Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari yang dianggap sebagai kitab yang paling sahih di sisi ahli sunnah setelah Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan kita di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang mana kita berada di dalam Kitabul Ilm. Masih lagi berada dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu, dan kita akan masuk kepada bab yang baru pada hari ini, iaitu bab raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Bab pada terangkatnya ilmu dan terzahirnya kejahilan. Yang mana pada kuliah yang lepas telah pun saya huraikan perkataan Rabi'ah Ar-Ra'i, seorang tokoh besar yang merupakan guru kepada Imam Malik rahimahullah, yang mengatakan bahawasanya la yanbaghi li ahadin indahu syai' minal ilm ayyudayya nafsah. Tidak sepatutnya bagi seseorang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai sebahagian daripada ilmu, untuk mensia-siakan dirinya. Para ulama semisal Ibnu Hajar telah memberikan pelbagai tafsiran, yang mana tafsiran tersebut boleh untuk dijadikan sebagai tafsiran bagi perkataan ini. Dan saya telah pun hurai pada kuliah yang lepas, dan insya-Allah hari ini kita akan tengok pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, bab terangkatnya ilmu dan terzahirnya kejahilan. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamru wa yadhharaz zina. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah bercerita kepada kami hadis ini oleh guru kami yang bernama Imran ibnu Maisarah. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Abdul Warith daripada Abi Tayyah, daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat apabila diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahl, apabila tersabitnya ataupun ditetapkan kejahilan, tersebarnya kejahilan, wa yushrabal khamru, dan diminum arak, wa yadhharaz zina, dan terzahirnya zina. Kita tengok hadis berikutnya dan saya akan huraikan secara serentak kerana hadis ni hampir sama. Kata Al-Imam Al-Bukhari pada hadis ke-81, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas ibni Malik qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min ashratis sa'ah ay yaqilla al-'ilm wa yadhhara al-jahl wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisa wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid.
maksud hadis ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami hadis ini Musaddad. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Yahya daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas ibni Malik. Katanya, sesungguhnya aku akan bercerita kepada kamu satu hadis yang mana tidak ada seorang pun selepas daripada aku akan menceritakan hadis ini. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan, Anas bin Malik merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, ibu kepada Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, yang digelar sebagai Ummu Sulaim, telah membawa Anas bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia minta supaya Anas ini menjadi orang yang berkhidmat, yang membantu menguruskan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, tidak heranlah kita bahawasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik di antara sahabat yang lewat juga meninggal dunia. Oleh kerana itulah dia sebutkan di sini, aku akan menceritakan kepada kamu hadis. Satu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang pun di kalangan orang yang mendengar daripada Nabi dah tak ada lagi, tak boleh lagi nak menceritakan selepas aku. Yang mana kata Ibnu Hajar ketika dia menghuraikan hadis ini, dia kata Anas ni seolah-olah telah tahu bahawasanya tidak ada lagi sahabat-sahabat yang mendengar hadis ini daripada Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang hidup pada masa itu, kerana Anas ni kata Ibnu Hajar di antara sahabat yang akhir yang meninggal dunia di Basrah daripada kalangan sahabat. Jadi seolah-olah Ibnu Hajar kata perkataan Anas ni macam Anas nak tujukan kepada orang Basrah. Kerana apa? Kerana orang Basrah ni yang bertemu dengan sahabat yang terakhir adalah Anas. Antara yang terakhir adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebahagian ulama juga mengatakan mungkin khitab ataupun perkataan Anas ini bukan hanya ditujukan kepada orang Basrah semata-mata, tetapi kepada semua orang. Kepada semua orang, termasuk orang yang bukan berada di Basrah pada ketika itu. Dan Anas waktu dia bercerita tentang hadis ini, berkemungkinan dia bercerita di akhir umurnya. Kerana tidak wujud selepas daripada kewafatan Anas, tidak wujud sahabat yang mendengar hadis ini menurut pengetahuan Anas bin Malik, melainkan hanya sedikit sangat. Hanya sedikit. Jadi oleh kerana Anas bin Malik radhiyallahu anhu di antara sahabat yang mendengar hadis ni secara langsung, oleh kerana itulah Anas mengatakan, lepas kalau aku meninggal nanti tak ada orang lagi yang akan boleh cerita hadis ni, yang mana hadis ni didengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama bernama Ibn Battal, ketika mensyarahkan hadis ni dia kata berkemungkinan juga Anas menceritakan hadis ni ataupun Anas menyebutkan hadis ni, yang mana Anas kata tak ada lagi orang lepas aku boleh bercerita hadis ini kepada kamu. Mungkin dia kata kerana Anas melihat di zaman dia telah berlaku perbezaan keadaan, telah berlaku pengurangan ilmu. Oleh kerana itu dia bercerita kerana dia menganggap keadaan sudah menjadi rosak pada masa dia, dan tidak ada lagi orang yang boleh bercakap dengan kebenaran melainkan hanya dia yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibn Hajar mengatakan kebarangkalian yang disebutkan oleh Ibn Battal ni tidak begitu tepat. Kerana apa? Kerana Anas bercerita pada zaman tu, walaupun zaman itu mungkin dah berlaku macam-macam perkara yang mengurangkan kebaikan secara umum, tetapi pada masa itu masih lagi dianggap sebagai zaman kebaikan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis. Nabi mengatakan khairul qurun ataupun khairun nas
qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman di dalam agama ini ialah kurun aku, kata Nabi. Kurun para Nabi dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian kurun yang berikutnya. Kurun yang berikutnya ialah kurun golongan tabi'i. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian datang kurun selepas daripada dia juga, iaitu kurun tabi'i. Maksudnya ini adalah kurun yang terbaik. Oleh kerana itu tafsiran Ibn Battal agak kurang kena sikit. Walaupun kalau nak dibandingkan zaman Nabi dengan zaman kemudian daripada tu, zaman Nabi adalah yang terbaik. Tetapi zaman Anas menceritakan hadis ini termasuk di antara zaman yang terbaik yang pernah berlalu pada umat ni. Jadi tak boleh katalah zaman tu terlalu banyak kejahatan ataupun sudah berubah sehingga tak ada orang nak bercakap dengan perkara yang benar. Kita tahu bahawa di kalangan golongan tabi'i, di kalangan golongan tabi'i, mereka yang bercakap dengan kebenaran ini still ramai lagi. Jadi saya katakan, kebarangkalian Anas berkata tak ada orang nak sebut hadis ini selepas daripada aku, kerana Anas menyangka bahawasanya dia antara sahabat yang lewat meninggal dunia dan tidak ada lagi orang yang boleh bercerita hadis yang ini di kalangan sahabat yang mendengar secara langsung melainkan dia lah. Dan Anas berkata di dalam hadis ini, kata Anas radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat, Anas kata, aku mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar sendiri dengan telinga dia, yang mana Nabi bersabda, min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak bercerita tentang di antara tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kiamat ni ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar kita tahulah Dajjal. Yang besar kita tahu Mahdi. Yang besar kita tahu matahari terbit daripada barat, Ya'jud Ma'jud dan seumpamanya. Ada juga tanda-tanda yang kecil. Dan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyebutkan tanda-tanda kecil kiamat. Sebelum kita nak bincang tanda kiamat, kita kena tahu dulu kiamat ni merupakan perkara kepercayaan wujudnya hari kiamat, merupakan di antara rukun iman yang wajib diimani oleh semua orang mukmin. Tidak boleh menjadi mukmin melainkan dia mesti percaya kepada kewujudan hari akhirat, kewujudan hari kiamat. Satu hari di mana Allah Azza wa Jal akan menghancurkan keseluruhan dunia. Satu hari di mana Allah Azza wa Jal akan memberikan perhitungan kepada manusia seluruhnya. Kenapa Allah Ta'ala wujudkan hari kiamat? Kenapa Allah Ta'ala wujudkan hari kiamat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Azza wa Jal apabila mewujudkan hari kiamat dan memberitahu kepada manusia tentang kewujudan hari kiamat, antara faedahnya ialah yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kerana nak menguji manusia, yang mana satu di antara mereka yang beriman dan beramal saleh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, ataupun yang mana satu di kalangan manusia yang leka dan terus berada di dalam kekufuran. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala merakamkan banyak ayat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan banyak ayat di dalam Al-Quran, bila mana orang-orang yang jahat, bila mana orang-orang yang kufur, mereka pergi ke alam akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka, mereka ingin keluar ke dunia. Ya, mereka ingin keluar ke dunia. Sebahagian daripada mereka bila tengok aja api neraka, mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mereka ini dikembalikan ke dalam dunia. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana sikap orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka kata apa? Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran, dalam suratul An'am, kata Allah, walau tara iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana
nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kamu melihat apabila golongan-golongan yang jahat ini, golongan yang banyak melakukan kejahatan di dalam dunia ini, apabila mereka itu diletakkan pada neraka, apabila mereka itu diperdirikan betul-betul di dalam api neraka, diletakkan tengok, bila mereka itu tengok kepada neraka, mereka kata, ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu, kami dikembalikan ke dalam dunia, wala nukadziba biayati rabbina, dalam keadaan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan supaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam ayat ni, kita dapat tahu bahawasanya di antara faedah Allah Taala nak memberikan, nak menguji di kalangan kita ni siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang kufur dan banyak melakukan maksiat. Itu pertama. Yang kedua, Allah menciptakan, mewujudkan hari kiamat, nak memberikan pengajaran ataupun nak membuktikan kepada manusia sifat rahmat Allah. Kenapa sifat rahmat Allah? Allah menyediakan syurga kepada manusia yang beriman. Yang mana syurga ni Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, qala Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyediakan kepada hamba-hambaku yang beriman syurga yang mana mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar dan tidak pernah terlintas di jiwa manusia. Nikmat di dalam syurga tidak terhenti. Nikmat di dalam syurga tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Apa saja nikmat yang pernah dibayangkan oleh manusia di dalam dunia, syurga lebih baik daripada tu. Kalau hari ini kita duk sembang pasal kereta terbang, hari ini kita duk sembang pasal makanan yang paling sedap, daging wagyu dan seumpamanya, tetapi kita kena ingat, apa saja yang terlintas dalam jiwa manusia walaupun tak pernah dapat, syurga lebih baik daripada tu. Sedangkan Allah memberikan syurga ni kepada hamba-hambanya yang beriman. Sedangkan hamba yang beriman itu, jika nak dibandingkan kesetaraan di antara ibadat dengan nikmat yang dia akan dapat, sebenarnya akan terzahirlah rahmat Allah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata la yunjiya ahadakum amalahu, tidak ada seorang pun yang amalannya boleh menyelamatkan dia daripada neraka. Sebab apa? Sebab kita masuk syurga ini walaupun syaratnya beramal soleh, tetapi sebab yang utama adalah rahmat Allah. Kenapa? Kerana amalan kita terhad. Amalan kita terhad, sedangkan nikmat syurga itu tidak ada had. Amalan kita mungkin ada kekurangan, tetapi syurga itu tidak ada kurang padanya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, mawdhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu kawasan di dalam syurga yang sebesar tali cemeti. Tali cemeti tu yang duk pukul orang tu kan, guna duk pukul orang tu, kalau kita lipat-lipat letak di satu tempat, kalau kita letak dalam syurga kawasan sebesar itu, Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kerana syurga ini nikmatnya tidak terhenti. Dunia akan binasa berbanding dengan syurga. Kemudian nikmat di dalam syurga itu tidak pernah difikirkan oleh mana-mana manusia dan tidak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah memasukkan hamba mukmin dia di dalam syurga, Allah akan mengampunkan dosa. Jika ditimbang amalan orang mukmin, maka berat timbangan di belah baik, dia tidak akan masuk neraka. Dosa yang ada itu walaupun ada, Allah Ta'ala ampunkan dan dia akan terus masuk ke dalam syurga, dan dia masuk syurga selama-lamanya. Apabila seorang mukmin timbang amalannya berat belah dosa, dia akan masuk ke dalam neraka sehingga dosanya habis mengikut kehendak Allah dan keputusan Allah.
kemudian dia akan keluar dan masuk ke dalam syurga. Walaupun dosanya lebih besar daripada pahalanya, walaupun dosanya lebih berat daripada pahalanya, tetapi dengan rahmat Allah dia akan keluar daripada neraka, dia akan masuk ke dalam syurga, dan syurga dia masuk selama-lamanya. Walaupun kalau ikut perhitungan awal pahalanya sedikit berbanding dosanya, sepatutnya dia kena masuk syurga kuranglah sikit sebab pahala sikit, tetapi rahmat Allah mengatasi murka Allah ke atasnya bila Allah masukkan dia ke dalam syurga walaupun dengan pahala yang sedikit, tetapi dia masuk syurga selama-lamanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kewujudan hari kiamat selain daripada Allah nak membuktikan kepada kita mana yang beriman dan mana yang tidak beriman, selain daripada Allah nak menunjukkan rahmatnya, begitu juga kewujudan hari kiamat memberikan terapi kepada orang-orang yang beriman. Kerana kehidupan di dunia ini ada kalanya kita tidak dapat keadilan yang mutlak. Ada kalanya kita ditindas. Ada kalanya kita dizalimi. Ada kalanya kita diuji dengan ujian yang kita tak mungkin untuk elak. Tetapi kepercayaan kepada akhirat menjadikan seseorang mukmin itu akan bertahan, kerana dia tahu bahawasanya kehidupan dunia ini bukanlah satu destinasi terakhir untuk dia. Dia tahu dan dia sedar bahawasanya dia akan pergi ke satu alam yang lebih kekal, yang mana itulah destinasi sebenar dia. Jadi sebab itu kalau orang yang beriman ni macam mana kuat pun Allah Ta'ala uji dia, kalau orang ni betul-betul ada iman, betul-betul percaya kepada hari akhirat, apabila dia dizalimi, apabila dia diuji, apabila dia merasakan dunia dia hampir hilang keseluruhannya, maka kita akan melihat orang mukmin akan kembali kepada Tuhannya, menghadap Tuhannya dengan salat, dengan munajat menadah tangan, dan mengharapkan Allah Azza wa Jal menyelamatkan imannya dan memberikan dia ganjaran yang besar sebalik daripada di atas kesabaran di sebalik musibah yang kena kepada dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyebutkan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, sentiasa ujian, musibah akan kena kepada orang mukmin dan mukminah fi nafsihi wa malihi, pada dirinya mungkin akan kena musibah pada diri, ataupun terkena musibah pada hartanya, ataupun terkena musibah pada keluarganya. Tapi Nabi kata sehingga dia akan pergi kepada Allah, sehingga dia akan kembali kepada Allah, ma'alaihi khati'ah, sedangkan dosanya tidak ada. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana orang mukmin ni bila kena musibah pada dia, bila kena ujian pada dia, bila kena sesuatu yang menyakitkan dia, sama ada menyakitkan fizikal dia ataupun menyakitkan jiwa untuk bertahan, tetapi dia tahan kerana dia sabar, Nabi kata itu akan menjadi penyebab untuk dosanya dicuci. Itu akan menjadi penyebab untuk dosanya dicuci oleh Allah, iaitu dosa-dosa kecilnya akan dihilangkan akibat kesabaran selain daripada diberikan pahala. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Hadis tadi yang saya baca tadi riwayat Muslim. Ada hadis yang riwayat Muslim juga. Nabi kata ajaban li amril mu'min, alangkah ajaibnya urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan hidupnya semua adalah kebaikan. La yakunu dhalika illa li mu'min, tidak ada kebaikan ini dalam kehidupan ini melainkan hanyalah untuk orang yang beriman. Apa dia Nabi kata? In asabathu khairun, in asabathu sarra syakar fahuwa khairul lah. Apabila dia ditimpa sesuatu yang mengembirakan dia, dia bersyukur dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa mudarat, apabila dia ditimpa kesakitan, sabar, dia bersabar, fahuwa khairullah, itu juga baik untuk dia. Ni janji Allah kepada orang beriman. Jadi orang beriman, pasal apa dia boleh sabar tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia percaya tentang wujudnya akhirat. Orang buat zalim kat dia, dia tak balas.
Orang buat zalim ke ada, dia tak ada buat apa. Biar. Kerana dia kata, kita ada satu hari yang kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan Allah akan berbicara dengan dia. Sayukallimuhu rabbuhu, Tuhan akan berbicara dengan dia. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, tidak ada seorang pun yang menjadi penterjemah antara dia dengan Allah. Membuktikan kepada kita keimanan kepada akhirat, selain daripada nak tengok kita beriman ke tidak untuk beramal soleh, ia juga memberikan terapi sebagai pujukan kepada orang yang beriman, membuktikan kepada kita seolah-olah nak kata tidak mengapalah kalau dunia aku tidak dapat apa, tidak mengapalah kalau dunia aku tidak untung. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana akhirat still ada untuk aku, menunggu aku. Itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala suruh orang mukmin ni beriman dengan hari akhirat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda kiamat, Nabi nak bagi tahu kita bahawasanya kiamat ni tak tahu bila ia berlaku. Kita tak tahu spesifik bila kiamat akan berlaku, kerana yang ni hanya Allah saja yang tahu. Ia menjadi rahsia. Ia menjadi rahsia. Tetapi Nabi SAW berikan petanda supaya kita bersedia. Cuma bila kita nak bincang tentang tanda kiamat ni tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bila kita nak bincang tentang petanda kiamat, ya, bila petanda kiamat ni berlaku, sebahagian petanda kiamat ini disebabkan oleh kerana takdir Allah yang kita tak boleh lari. Memang akan sampai masa akan muncul petanda tu. Ya. Ada juga petanda kiamat yang mana dia tidak menjadi petanda buruk atau baik. Walaupun sebahagian daripada petanda kiamat, petanda yang buruk, munculnya Dajjal, banyaknya maksiat. Kita akan tengok dalam hadis ni. Sebahagian yang lain, petanda kiamat dia tak menjadi indikator kepada buruk atau baik. Dia hanya sekadar tanda. Sebagai contoh, matahari naik daripada barat. Adakah buruk? Hanya tanda. Tapi bila matahari terbit daripada barat, menunjukkan pintu kiamat telah pintu taubat telah pun tertutup. Tapi matahari itu sendiri bukan jahat, kerana matahari tidak terbit melainkan dengan izin Allah dan dengan arahan Allah. Sebagai contoh yang lain, bila Nabi SAW menyebutkan di antara petanda kiamat, manusia meninggikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang miskin yang pakaian tak cukup, Nabi kata, yang tidak berkasut pengembala kambing. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dalam hadis, hadis Umar, bila mana Jibril alaihi salam menyerupai manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian bila Nabi jawab, dia bertanya, mata sa'ah, bila kiamat? Muhammad, bila kiamat? Ni sahabat tak tahu ni yang tu adalah Jibril. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian kata Jibril, bagi tahu aku tentang tandanya. Wa akhbirni an amaratiha, bagi tahu aku tentang tanda akan berlakunya kiamat. Nabi kata apa? Di antara tanda kiamat, kamu melihat orang yang tidak berkasut, orang yang tidak berselipar, orang yang tidak bersepatu. Wa antaral hufatal urah, orang yang tidak mencukupi pakaiannya, alah, dan orang yang miskin, ri'a asya, yang menjaga kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bukan bermakna meninggikan bangunan ni benda yang dilarang. Kita kalau ada keperluan nak buat bangunan tinggi, selagi mana tidak membazir, selagi mana tidak mencuri duit orang, tidak rasuah, dibenarkan jika ada keperluan. Dibenarkan buat bangunan tinggi. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi kata ia hanya sekadar petanda. Walaupun ada petanda yang menunjukkan kejahatan, ada petanda yang menunjukkan kebaikan seperti Mahdi dan Nabi Isa, ada juga petanda yang sekadar petanda. Seperti matahari naik daripada barat. Matahari itu sendiri bukan jahat.
ia hanya sekadar tanda. Begitu juga meninggikan bangunan, ia bukan satu kejahatan, bukan satu dosa yang umum yang mutlak. Kalau ada keperluan, tidak mencuri duit orang, tidak rasuah, tidak salah guna kuasa, perlu untuk meninggikan bangunan, maka tidak menjadi masalah. Dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bagi tahu tentang tanda kiamat. Tanda kiamat ni, Nabi kata, apa dia? Tanda kiamat kecil yang nak diceritakan dalam hadis ni, Nabi kata. Sekejap, saya share balik. Ni hadisnya. Di antara tanda kiamat, Nabi kata, ayyaqillal ilm. So, Nabi nak kita bersedia ni. Walaupun kiamat tu kita tak tahu, tapi Nabi minta kita bersedia. Sebab Nabi ni kasih kepada umat dia, Nabi minta kita bersedia. Bila muncul je tanda-tanda ni, menunjukkan kiamat tu dah hampir. So get ready. Supaya kita bersedia dengan kewujudan hari kiamat. Ayyaqillal ilm. Di antara petanda kiamat, Nabi kata, apabila ilmu berkurangan. Wa yadhharal jahl. Dan kejahilan berleluasa. Mungkin bila kita dengar hadis ni, sebahagian orang yang mana mungkin dia faham literal, dia kata, kalau macam tu lambat lagi lah ustaz nak kiamat. Sebab apa lambat? Dia kata sebab Nabi kata di antara petanda kiamat ialah ilmu berkurang, kejahilan berleluasa. Dia kata sekarang ni kita berada di puncak ilmu. Kan sekarang kita berada di puncak ilmu. Saya dekat Tanjung Malim boleh berkuliah. Dalam bilik saya boleh berkuliah. Dan ramai di kalangan orang boleh follow secara online. Walaupun kita tak berada di satu tempat. Ilmu, teknologi, sains berada di puncaknya sekarang ni. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sebahagian mereka mungkin berfikir, oh lambat lagi lah nak kiamat. Lambat nak kiamat sebab apa? Sebab dia kata, Nabi kata kiamat ni ilmu berkurang, jahil berleluasa. Sekarang ramai orang berilmu. Ilmu sains, ilmu ekonomi. Bahkan sekarang ni kalau kita nak jumpa orang yang buta huruf ni, susah sikit lah. Terutama kalau betul-betul duduk di pedalaman. Tapi kalau duduk di bandar, kalau duduk di pinggir bandar, di kampung pun, kita akan lihat bagaimana anak-anak sudah mula tidak buta huruf, boleh membaca, boleh mengira dan boleh menulis. Maka dia kata, lambat lagi lah nak kiamat. Demikian yang disebut oleh sebahagian orang. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ni benda penting. Apabila kita membaca hadis, kita mesti memahami hadis itu secara konteks. Salah faham konteks, kita akan salah faham. Dulu saya pernah buat satu contoh lah kan, sebab dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, baitun la tamra fihi jia'un ahluh, rumah yang tidak ada tamar padanya, maka ahli keluarganya akan lapar. Nabi kata siapa yang rumah tak ada tamar akan lapar. Jadi sebahagian orang mungkin pergi pegang literal, lepas tu dia pergi cari tamar lah. Dia pergilah cari tamar kalau ada tamar. Kalau tak ada, dia kata Nabi kata akan lapar. Tapi kebanyakan rumah orang Melayu, kalau bukan bulan puasa, waktu-waktu bukan bulan puasa, mungkin tamar tak ada kat rumah dia, tapi dia tak lapar pun. Dia kata tak ada pun. Hadis ni tipu ke apa? Saya tak lapar pun. Ada je makanan lain saya boleh makan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Ibnul Arabi ketika mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan, hadis ini kita kena faham ikut konteks. Kenapa? Kerana Nabi SAW bila menyebutkan tentang tamar, Nabi berada di kawasan yang mana tamar pada masa itu menjadi makanan ruji. Di zaman Nabi SAW, selain daripada makan roti, mereka makan tamar. Sebab itu zakat fitrah dibayar menggunakan tamar pada zaman Nabi SAW. Sebab apa? Sebab tamar makanan ruji mereka. Tamar makanan yang mengenyangkan mereka pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bila sebut tentang tamar, rumah yang tak ada tamar maka laparlah ahli keluarga bagi rumah itu. Nabi seolah-olah nak memberikan galakan kepada ketua keluarga untuk menyediakan makanan ruji supaya ada di rumah, supaya ahli keluarga, orang rumah berkenaan tidak lapar. Jadi kata Ibnul Arabi, kalaulah kata kawasan Andalus, maka buah tin lah dia kata zaman tu, yang mengenyangkan. Jadi kalau dia duduk di kawasan
Malaysia umpamanya kena pastikan berah adalah sebab berah makanan ruji orang Melayu. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham hadis berdasarkan konteks. Jadi kalau kita tengok konteks hadis ni, adakah ilmu yang Nabi maksudkan ini adalah ilmu keduniaan? Yang kita kata kalau macam tu lambat lagi lah ustaz. Sebab Nabi kata ilmu terangkat, kejahilan berleluasa, tanda kiamat. Maka kita sekarang berada di puncak ilmu, maka lambat lagi lah nak kiamat. Kita kata tidak. Kerana ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni bukan ilmu keduniaan. Sebaliknya ilmu yang Nabi SAW diutuskan dengannya iaitu ilmu wahyu. Ilmu yang berkenaan dengan agama. Kerana kalau kita rujuk di dalam hadis Nabi SAW apabila menyebut tentang ilmu dan galakkan untuk berilmu, Nabi SAW kebanyakan hadis menunjukkan kepada ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Bukan bermakna belajar ilmu dunia ni tak ada faedah. Jangan anggap macam tu pula. Kerana belajar ilmu yang bermanfaat untuk dunia, ia termasuk dalam fardu kifayah. Bayangkan kalau umat ni tak ada doktor orang Islam. Bayangkan kalau umat ni tak ada ahli ekonomi orang Islam. Bayangkan kalau dalam dunia ni tak ada engineer orang Islam. Maka umat akan mundur. Dan mungkin umat ni akan ditindas. Oleh kerana itu para ulama meletakkan kaedah, apa saja ilmu yang bermanfaat untuk dunia, maka ia termasuk dalam perkara fardu kifayah. Tetapi belajar ilmu agama mempunyai fadilat yang khusus. Kerana orang yang belajar ilmu agama ni tujuan dia memang untuk akhirat. Sebab itu ada ancaman bagi mereka yang belajar ilmu agama yang sepatutnya untuk mendapatkan akhirat dan pahala daripada Allah. Tapi kalau dia belajar untuk mendapatkan habuan dunia, dia akan berada dalam situasi yang bahaya. Yang mana Nabi SAW pernah memberikan ancaman kepada mereka yang belajar ilmu agama, yang sepatutnya belajar ilmu agama ni untuk mendapat keredaan Allah, tapi dia belajar untuk mendapatkan habuan dunia. Hati-hati, Nabi kata dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini bahaya ni. Sebab itu kelebihan ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu agama. Tapi ilmu dunia kalau dipelajari, kalau dia bermanfaat untuk umat, fardu kifayah, dapat juga pahala. Tapi kat sini dalam hadis Nabi kata akan diangkat ilmu sebelum kiamat, ilmu agama. Kenapa? Kerana di ujung tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di hujung hadis tu, sekejap. Saya share balik skrin ni. Yang di hujung ni Nabi kata, bila Nabi kata wa yadhharal jahal, yaqillal ilm, berkurangnya ilmu. Wa yadhharal jahal, kejahilan terhadap ilmu ni akan berleluasa. Wa yadhharaz zina, akan terzahirlah zina. Wa taksuran nisa, wa yadhharal zina. Dalam hadis yang sebelumnya disebut minum arak. Wa yushrabal khamru, minum arak akan berleluasa. Lepas tu zina akan berleluasa. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, ilmu apa yang boleh menjadikan seseorang itu boleh menjauhi zina dan seseorang itu boleh menjauhi minum arak? Ilmu apa yang akan menyebabkan dia menjauhkan diri dia daripada benda-benda ni? Ilmu apa yang boleh menghalang dia daripada buat benda-benda ni? Kita kata ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu agama. Kerana hanya ilmu agama yang menjadikan seseorang itu menjauhkan dirinya daripada arak dan daripada zina. Kerana benda ni diharamkan oleh agama Allah Azza wa Jal. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana tu para ulama meletakkan kaedah. Dia kata nak faham hadis kena faham konteks. Bila kita tengok konteks dalam hadis ni, Nabi kata bila kejahilan terhadap ilmu ni berleluasa, ilmu ni terangkat, banyak orang minum arak, banyak orang berzina, maksudnya ilmu agama. Jadi bila ilmu tu terangkat, maksud macam mana? Adakah maksudnya Allah Ta'ala akan cabut daripada jiwa manusia? Tidak. Sebaliknya Allah Ta'ala akan mematikan ulama. Mereka yang berilmu, mereka yang pakar dalam agama ni akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jal dan tidak ada pengganti. Kata Nabi SAW, apabila tidak ada pengganti, ittakhadhan nas suru'usan juhala, manusia akan melantik
ketua mereka, pemimpin mereka orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, dan mereka ditanya. Bila orang jahil ditanya, fa'aftau bighairi ilm, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka itu sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, ya, kalau kita tengok yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah ilmu agama. Jadi sebab itu kita nak kata di akhir zaman, di dekat-dekat nak kiamat, ilmu agama akan makin berkurangan. Orang-orang yang alim akan meninggal dunia, akan meninggal dunia dan tidak ada penggantinya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, ya, kalaulah kata kita di zaman ini memang confirm lah tanda kiamat dah muncul. Bahkan kalau kita baca syarah-syarah para ulama zaman silam, mereka juga telah mengatakan di zaman mereka kebanyakan ataupun kesemua petanda-petanda kecil kiamat telah pun muncul. Ya, okey. Bila Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, ya, bila Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, ya, Nabi kata wa takthuran nisa wa yaqillar rijal. Perempuan akan jadi ramai dan lelaki akan jadi perempuan akan jadi ramai dan lelaki akan jadi kurang. Ulama berbeza pendapat. Apa maksud berkurangan dan berlebih ni, sebab apa? Sebahagian mereka mengatakan kurangnya lelaki, ramainya perempuan adalah disebabkan oleh kerana di akhir zaman nanti akan berlaku peperangan yang banyak. Oleh kerana orang lelaki terlibat dalam perang, disebabkan perebutan kuasa, disebabkan kekacauan, maka lelaki ramai yang terkorban di medan perang dibunuh, dan orang perempuan akan still ada kerana orang perempuan kebiasaannya mereka tidak terlibat dengan perang. Oleh kerana itu, sebahagian daripada ulama mengatakan tafsiran yang pertama, kenapa perempuan akan jadi ramai, lelaki akan jadi kurang? Mereka kata kerana perang. Di akhir zaman akan perang banyak, di akhir zaman akan jadi gaduh banyak. Oleh kerana itu lelaki yang terlibat akan berkurangan. Baik. Kemudian Nabi kata lelaki kurang, perempuan ramai. Itu sebab yang pertama para ulama sebut. Ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahawasanya berkurangnya lelaki dan lebihnya perempuan bukan disebabkan perang, tetapi memang ketentuan Allah di akhir zaman kadar kelahiran bayi lelaki akan berkurangan. Ini menurut sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ibn Hajar mengatakan sewaktu dia menyebutkan dua-dua tafsiran ulama ni, dia mengatakan yang zahirnya yang kedua. Sebab itu kata Ibn Hajar, wal zahir annaha alamatun mahdah la li sababin akhar bal yuqaddirullahu fi akhir zaman ay yaqilla man yulad minadh dhukur wa yakthur man yulad minal inath. Yang zahirnya, kalau melihat kepada lafaz hadis yang zahirnya, ini adalah petanda semata-mata, bukan disebabkan benda, bukan sebab perang, petanda semata-mata. Allah mentakdirkan di akhir zaman nanti orang lelaki, bayi lelaki akan berkurangan, bayi perempuan akan lebih. Dan Nabi SAW menyebutkan di hujung hadis tu, Nabi kata hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga kan 50 orang wanita diuruskan oleh seorang lelaki. Punya ramai tu, satu nisbah 50. Cuma para ulama kata urus tu apa maksud? Ada yang kata 50 tu tahdid ke majaz? Tahdid ni maksud betul ke di akhir zaman nanti 50 akan dijaga oleh seorang lelaki, nisbah 50 untuk setiap keadaan di akhir zaman. Ada yang kata ya betul, literal 50 lah. Ada yang kata tak, itu nak menunjukkan ramai. Bilangan tu ramai, nak menunjukkan ramai, tak semestinya 50, mungkin ada 40. Okey, sebab ada riwayat daripada Abu Musa mengatakan di akhir zaman kamu akan melihat seorang lelaki akan diikuti oleh 40 perempuan. Maksud diikuti itu diuruskanlah. Cuma para ulama berbeza. Diuruskan tu apa maksud? Dari sudut literal, diuruskan tu maksudnya orang yang memelihara dan menjaga. Memelihara dan menjaga. Sebahagian daripada mereka mengatakan jaga ni maksudnya
dia mengambilnya sebagai isteri. Boleh ke ustaz mengambil sebagai isteri? Kita orang Islam boleh kahwin 4 ya. Takkan sampai 40 sampai 50. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Ibn Hajar, wa ka'anna hadhihi al-umur al-khamsah khussat bizikr likauniha musy'irah biikhtilal al-umur allati yahsulu bihifziha salahul ma'ash wal ma'ad. Dia kata 5 benda yang Nabi sebut ni, terangkatnya ilmu, tersebar kejahilan, minum marak, berzina dan seumpama, dan lelaki kurang, perempuan ramai ni, nak menunjukkan bahawasanya pada zaman itu, ya, kehidupan manusia telah menjadi rosak. Sebab apa? Kehidupan manusia menjadi rosak, akhirat mereka pun akan rosak. Sebab apa? Sebab agama ni akan menjadi kukuh dan kuat apabila ilmu tentang agama ni ada. Yang mana ilmu ni lah punca kepada amal. Bila tak ada ilmu, maka amalan akan rosak. Ya. Dan akal juga akan rosak apabila banyak orang minum arak. Nasab juga akan rosak bila berzina banyak. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita tak hairan kalau di akhir zaman nanti orang jahil sehingga tak tahu tentang hukum hanya boleh kahwin sehingga 4. Mungkin juga Nabi maksudkan di zaman di mana tak ada orang mukmin lagi dah. Kerana Nabi SAW menyebutkan sebelum kiamat Allah Ta'ala akan hantar angin. Yang mana angin ni tidak ada orang mukmin menghidunya, melainkan akan mati sebelum kiamat. Dan akan kekallah orang yang tak beriman di dunia ini, dan mereka akan melakukan kekufuran. Mereka akan melakukan maksiat, tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Oleh kerana itu, Al-Qurtubi, ya, dia menyebutkan dalam kitab dia At-Tazkirah, dia mengatakan tidak mustahil di akhir zaman nanti akan ada orang yang jahil sampai tak tahu hukum kahwin 4, sehingga apabila tidak ada ilmu berkenaan dengan ilmu agama. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tidak ada agama, mereka tidak ada had untuk berkahwin, mungkin. Sebab itu dia kata wa yahtamil ay yakuna dhalika yaqa fi zaman alladhi la yabqa fihi may yaqulu Allah Allah. Mungkin hadis ni dimaksudkan berlakunya 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki itu berlaku di zaman yang mana tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Tak ada lagi orang yang menyebut Allah. Tidak ada lagi orang yang menyebut yang beriman kepada Allah. Maka pada waktu tu fayatazawwajul wahid bighairi adad. Yang mana seseorang boleh kahwin tanpa ada had bilangan. Jahlan bil hukmi syar'i, kerana jahil disebabkan hukum syar'i. Ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, kita sebagai orang beriman apabila mendengar hadis ini, sebaiknya kita insafi, kita insaf dan kita terus menuntut ilmu, supaya ilmu agama ini dapat memandu kita. Ilmu agama ini dapat memberi panduan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai orang yang beriman di dalam dunia ini. Walaupun zaman ni kita kata nak belajar ilmu agama tu kadang-kadang dia punya cabaran tu tuan-tuan begitu hebat. Kadang-kadang dia punya ujian tu sangat-sangat memberatkan kita. Perlu kepada kesungguhan, tetapi apa kita nak buat? Tidak ada pilihan, kerana agama ini akan dapat untuk disuburkan dengan ilmu yang benar, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada anak-anak yang baik-baik, ada anak-anak yang cerdik-cerdik tuan-tuan, hantarlah pergi belajar agama supaya mereka boleh menjadi tokoh yang hebat di dalam agama ini, dapat memandu umat untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kalau ada tersinggung, kalau ada kata-kata saya yang mengguris hati mana-mana pihak. Sesungguhnya yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Terima kasih kepada pihak Telekom kerana menguruskan ataupun menganjurkan program kita pada tengah hari ini. Jadi saya rasa saya berhenti di sini dulu supaya kita semua boleh solat zuhur. Jadi insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.